Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Syukur puji kita kehadrat Allah di atas segala limpah kurnia beserta izin dan rahmat daripada Allah Taala yang mencipta kita, menjadikan kita dan mengurniakan kita keizinan untuk bersama bersua dan bersiaran sekian kalinya pada dalam kuliah online kita ini ataupun atas talian. Kita mulakan dengan niat belajar mengajar terlebih dahulu dan mudah-mudahan Allah Taala berkati apa yang akan disampaikan dan yang menyampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah, para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, bersambungan daripada perkongsian kita dan perbincangan kita mengenai beberapa golongan yang kita bahagikan ianya kepada tiga dalam berkaitan hubungan dengan ibadah salah. Yang mana sekali lagi sekali ini diulangi, golongan pertama, golongan orang-orang yang mendirikan solat. Golongan kedua, golongan orang yang tidak mendirikan solat. Dan golongan ketiga, golongan yang kadang-kala mendirikan solat dan kadang-kalanya tidak pula mendirikan solat. Dan telah pun kita mengupas dan telah pun kita menguraikan dengan panjang lebarnya mengenai mereka-mereka yang mendirikan solat dan seputar masalah mereka dalam mendirikan solat tersebut dan yang terkait hubungannya dengan mereka-mereka yang mendirikan solat dengan pelbagai macam perkara-perkara dan sebagainya. Dan kita telah pun masuk pada minggu yang sudah mengenai tentang golongan kedua. Itulah golongan orang yang tidak mendirikan solat dengan sebab-sebabnya. Dan dah kita kupas pada utamanya adalah pada mereka yang salah sangka dan salah menempatkan pemahaman mereka tentang ibadah solat. Yang di mana pada golongan pertama ini ataupun golongan kedua ini, yang mereka menyangka bahawa solat itu adalah kerana perkara ataupun dipanggil sebagai adat dan tradisi semata. Dan solat itu juga dikatakan bahawasanya bagi hanya orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam masyarakat. Golongan orang-orang yang lemah, golongan orang yang miskin, fakir dan sebagainya. Dan ada juga berpendapat bahawa solat itu merupakan sebagai perhubungan atau penghubung ianya dengan alam ghaib, yang mana mereka merasakan bahawa mereka tidak ada faedah ataupun tidak ada kepentingan dalam untuk berhubungan dengan alam ghaib, maka justru itu mereka tidak mendirikan ibadah solat. Dan inilah dia hadirin kasih Allah Ta'ala, sebab pertama dan utama bagi mereka-mereka yang tak ataupun tidak mendirikan ibadah solat, dengan tersalah sangka mereka dan tersalah faham mereka mengenai tentang ibadah solat dan kewajipannya dan sebagainya. Dan kedua, sebab kedua adalah kerana tidak mempunyai pengertian yang sebenar terhadap ibadah solat. Yang juga dirasakan bahawasanya ibadah solat itu hanya dilakukan pada ataupun hanya dikhususkan juga kepada anak-anak kecil sebagai kita katakan sebagai untuk mendidik asuh ajar mereka. Tetapi apabila sudah dewasa besar, sudah tidak lagi berkeperluan untuk mendirikan ibadah solat. Dan golongan ini tidak akan pernah merasakan dosa ataupun bersalah di dalam meninggalkan ibadah solat. Waliyadzubillah, masya-Allah, wa hasyalillah, astaghfirullahalazim. Dan juga hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang ketiga, golongan yang kita nak kupas pada hari ini insya-Allah, dan seterusnya golongan yang mana dikatakan bahawa bersebab daripada ketidak mendirikan solat mereka itu adalah atas sebab kemalasan mereka.
yang teramat sangat dan dipengaruhi mereka dengan anasir-anasir yang tidak sihat. Ada golongan yang tidak salat sedang mereka mengakui bahawasanya fardunya dan kemestiannya lantaran pengaruh kemalasan yang telah sangat mempengaruhi jiwanya. Disebabkan kemalasan itu hilang keinsafan dan kesedaran, tidak memperdulikan akibat akan apa yang akan dihadapinya. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibadah solat itu memerlukan usaha, ya. Usaha untuk mendirikan solat tersebut. Sebab itu dan dosa itu di pesan Allah Taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan memohonlah dan mintalah bantuan dalam kesabaran dan juga ibadah solat dan dalam mendirikan ibadah solat. Dan mengapakah sifat sabar itu dikaitkan dengan solat? Kerana mendirikan solat mesti sabar. Mendirikan salat mesti sabar dan orang yang mendirikan salat melahirkan sifat sabar. Nah, itulah dia berhubung kaitannya antara sifat sabar dan salat. Maka hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan salat itu perlu kepada kesabaran. Dalam pada awalnya untuk membersihkan diri dan kemudiannya berwuduk dia dan kemudiannya membentangkan sejadah ianya dan kemudiannya menghadap pada kiblatnya dan dilakukannya dengan sepenuh hatinya. Nah, inilah dia hadirin kasih Allah Taala, kalau boleh saya katakan persiapan dalam untuk mendirikan ibadah salat. Supaya juga tidak kita menjadi seperti golongan orang munafik, di mana Allah Ta'ala menyifatkan diri mereka seketika mana kalau andai telah datang waktu untuk ibadah solat, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, wahum kusala. Mereka mendirikan ibadah solat itu dalam keadaan kemalasan, keterpaksaan. Nah, ini hadirin kasih Allah SWT, jadi hati-hati dan juga waspada bagi mereka yang tidak mendirikan salat disebab kerana kemalasan yang melanda. Ketahuilah dan sedarilah bahawasanya pada dalam diri anda itu sudah ada lahir sifat kemunafikan. Waliyadzubillah min zalik, astagfirullah. Dan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, andai kalau memang kita rasakan pada satu ketika, pada satu saat itu, apabila kita katakan sekali lagi, kemalasan yang amat sangat melanda dalam diri kita, ketahui bahawa kita sudah ada sifat-sifat munafik, maka harus segera cepat kita mengenyahkannya atau mengusirnya ataupun menjauhkan diri daripadanya dengan berta'awuz kepada Allah Ta'ala dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan memohon perlindungan serta memohon bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan bahawasanya ibadah solat itu, untuk mendirikan solat itu memerlukan usaha, memerlukan semangat, dan maka itulah hadirin kasih Allah taala sekalian, andai kalau solat itu kita dirikan atas dasar kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana kalau katakan kerana cinta kepada orang yang dicintai, maka sudah pastilah akan diusahakan sehabisnya dan semampunya dan sebaik-baik dan terbaiknya. Maka marilah hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita perelok kembali dan kita perbetulkan semula niat kita dan pemahaman kita tentang ibadah salat. Dirikanlah solat atas dasar cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan hilanglah sifat kemalasan, akan hilanglah sifat kita katakan sifat kepenatan, akan hilanglah segala macam perkara-perkara yang dapat menghalang kita daripada mendirikan ibadah solat kerana Allah, untuk Allah dan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dapat juga kita lihat yang hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala dalam masyarakat kita. Contoh, mungkin dah saya katakanlah kita berikan contoh pada minggu-minggu yang sudah, ya. Jadi maka itu berbagai macam alasan bagi orang yang malas ini, ya. Kalaulah ianya berada di sebuah tempat membeli belah, ya, dengan alasannya tidak ada tempat untuk nak salat, tidak tahu mana kiblat dan tidak boleh nak wuduk dan sebagainya, masya-Allah tabarakallah. Dan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala,
Alhamdulillah kita pun di negara kita ini, di negara Singapura ini, ada juga tempat-tempat yang tempat kita katakan untuk kita membeli belah sudah ada disiapkan di hospital-hospital, sudah ada disiapkan ruangan untuk kita mendirikan ibadah solat. Maka tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk kita tidak mendirikan solat. Ya, nanti kadang-kadang ni kita dah kata tempat solat ada, tempat wuduk boleh ambil kat tempat toilet dan sebagainya. Nanti katanya apa? Oh, maaf, apa baju saya kotor. Oh, maaf, saya tak tutup aurat dengan sempurna. Allah Jalla wa'ala tabarakallah, masya-Allah. Nah, ini hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita perlu apa kita katakan, kita perlu merancang uh, aktiviti harian kita. Nah, kalau andainya kita dah plan ataupun dah rancang untuk nak keluar, ya, dan keluar kita itu pada masa yang kita kena rancang lah, yang supaya tidak keluar pada masa waktu ketika hampir nak masuk waktu solat seperti zuhur ke asar dan sebagainya, apatah lagi maghrib. Jadi andainya kalau kita nak keluar, sama ada kita keluar sebelum waktu itu, sebelum waktu solat tersebut, atau pada selepas solat tersebut. Contoh ibarat kita boleh keluar contoh pada hujung minggu selepas solat zuhur. Bila kita dah habis selesai solat zuhur, barulah kita keluar. Dan nantinya kalau andai mungkin kita akan solat asar pada tempat yang kita akan tuju dan kita tahu tempat tu ada tempat solat, atau kalau tak ada tempat solat, ada tempat ruangan yang lain kita boleh dirikan solat. Nah, sebagai seorang yang beriman pada Allah Ta'ala, sebagai seorang Muslim, mereka harus dan perlu merancang, walaupun nak keluar pergi membeli belah, nak keluar pergi berkelah, nak keluar pergi berhibur bersama keluarga dan sebagainya. Maka di sinilah yang kita namakan sebagai satu disiplin. Demu janji kita pada Allah Ta'ala, yang mana kita dah peruntukkan masa untuk diperuntukkan masa itu sedikit pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa jua tugas ataupun apa jua kegiatan yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan pada hari tersebut. Dan kalau andainya hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita terfikir ataupun terasa dan merasakan bahawa nanti nak keluar, alamak nanti nak solat pula, alamak leceh dan sebagainya, Allah, alamak ni lah ya. Sebenarnya kasih Allah Ta'ala cakap pasal alamak ni, sikitlah kita sentuh ya. Sebenarnya ada pendapat mengatakan alamak ni asalnya bermaksud Allah ma'ak. Ya, ini bermaksud Allah bersamamu. Allah Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita sebut Allah ma'ak, Allah bersamamu, ketahuilah kita bahawa seorang Muslim itu, orang beriman, akan berada pada benak fikirannya, pada minda dan juga hatinya akan Allah Ta'ala setiap masa, ketika dan waktu dalam apa sahaja tugas kerja dan kegiatan yang sedang dilakukannya. Maka itu hadirin kasih Allah Ta'ala, seseorang yang beriman itu harus merancang masanya dan di mana ke arah tempat nak destinasi nak ditujunya, agar supaya dapat juga dirancang dan disusun masa untuk nak didirikan solatnya. Dan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apabila sudah ada perancangan nak mendirikan ibadah solat, maka dia akan terlebih dahulu dan seawalnya merancang akan juga pakaiannya, supaya mudah juga nanti untuk nak mendirikan solat. Ataupun juga kalau memanglah pakaian itu pakaian yang kita katakan casual, pakaian yang kita katakan simple, yang memerlukan pakaian yang lain untuk menyempurnakan penutupan auratnya ketika mana solat nanti, umpama seperti perlukan kepada sarung ataupun kain, dan kepada muslimah memerlukan telekung dan sebagainya, maka terlebih dahulu juga dibawalah perkara atau dibawalah barang-barang yang diperlukan untuk mendirikan ibadah solat. Hadirin kasih Allah SWT, kita kadang-kadang siap dengan semua. Seperti contohlah kita kalau ada anak-anak yang kecil, kita akan bawa barang-barang apa yang diperlukan dalam perjalanan nanti, seperti umpama contoh maaf kata pampersnya, susunya, bedaknya, minyaknya. Siap satu beg khas untuk anak yang kecil. Dan kemudian pula kita akan bawa satu beg lagi untuk anak yang besar sikit tu. Apa saja keperluan dia ke, makanan ke dan sebagainya.
Dan kita juga dengan Allah Ta'ala, kita bawa juga apa kita katakan, contoh umpama nak pergi berkelah, kita bawa itu, kita bawa ini, bawa tikar, bawa bawa tempat duduk, bawa sampaikan kepada buayan apa semualah untuk keselesaan kita. Maka itulah hadirin Allah sekalian, sama-samalah juga mari, dan sebenarnya itu perlu diutamakan persiapan untuk mendirikan ibadah solat kita. Kerana hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana boleh kita keluar dan kita berhibur dan kita merasakan dan kita menikmati nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak kita sembah sujud pada Allah Ta'ala ketika mana masa waktu fardu untuk kita wajib menyembah Allah Ta'ala. Subhanallah. Satu perkara yang kalau difikirkan secara, bukan kata nak kata segi dalil dan sebagainya, tidak, tapi dari segi logiknya sahaja. Dari segi kita katakan lumrah fitrah manusia sahaja. Ya, seseorang yang dah berikan pada kita, seseorang yang dah kurniakan pada kita segala macam kenikmatan, ya, umpama contoh umpama ada orang yang kaya, kasih kita kereta, kasih kita rumah, kasih kita duit belanja dan sebagainya, tapi kita tak ucap syukur, terima kasih pada dia. Subhanallah. Kalau manusia, mungkin dia akan kata, sudahlah, apa orang ni aku kasih dia semoga macam-macam benda, tapi terima kasih pun tak ada. Pasti dia akan marah dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanahu Wa Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim. Ya, walaupun kita tak solat, kita tidak menyembah Allah Taala, Allah tak rugi. Dan kalau sembah kita pun pada Allah Taala, Allah pun tidak menambahkan akan kebesarannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala kaya dan maha kaya dan tidak memerlukan pada apa-apa juga daripada kita. Malah kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin rahmatullah sekalian, fikirlah kita secara logik. Allah dah berikan kurnia kita, ada kereta, Allah kurniakan kita boleh keluar bersiar-siar. Allah dah kurniakan kita untuk ada anak-anak zuriat yang kita boleh bergembira dengan mereka. Allah SWT berikan kita harta, rezeki, boleh kita belanjakan, nak beli apa itu, nak beli apa ini dan sebagainya. Subhanallah. Bila datang pada masa untuk kita sembah Allah Ta'ala, peruntukkanlah masa itu untuk kita sembah Allah Ta'ala sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dari segi pemakanan, subhanallah, kita boleh menikmati apa jenis juadah makanan, subhanallah. Walaupun kita berada di negara Singapura, tetapi boleh kita merasakan juadah makan orang-orang Itali, kita boleh merasakan makan orang-orang Arab, kita boleh merasakan masakan orang-orang Afrika pun ada mungkin, ya, wallahu a'lam bissawab, mungkin ada agaknya. Ya, tapi berbagai pucuk pangkalnya di sini nak disampaikan. Banyak nikmat Allah berikan pada kita. Dari segi pemakanan sahaja bermacam-macam. Subhanallah. Allah minta untuk kita lakukan dirikan 4 rakaat saja zuhur. Ataupun kalau kita keluarlah selepas zuhur itu, Allah Ta'ala minta kita 4 saja solat besar pada waktu petang hari, ya. Ataupun kalau kita keluar pada petang hari, masuk waktu senja, Allah minta 3 saja, 3 rakaat saja daripada kita untuk diperuntukkan masa sembah Allah Ta'ala sebagai tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin Allah Ta'ala, ayo mari kita dirikan ibadah solat. Bukan kerana itu satu ibadah semata, tetapi sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala apa sahaja limpah kurnia yang dah diberi curahkan pada kita. Kita ni, ya hadirin kasih Allah Taala, dapat boleh keluar bersiar ke mana-mana pun juga merupakan di antara nikmat Allah Taala kepada kita. Maka itulah selayak dan wajibnya kita untuk bersyukur, berterima kasih dengan cara, dengan wadah mendirikan solat. Maka hadirin kasih Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan. Ya, setiap kali nak keluar kita itu, kita rancangkan dulu dan kita persiapkan juga
barang-barang benda, perkara dan juga apa yang diperlukan kita dalam untuk mendirikan ibadah solat kita, yang mana kita tahu nanti bila kita keluar akan masuk waktu solat sesuatu solat fardu tersebut. Apalah kiranya asar ke, maghrib ke dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau andainya itu yang kita utamakan, yakni hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa kita katakan memurniakan dan memudahkan segala urusan-urusan kita, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada tahun inilah yang mana kita masih lagi di ambang tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, ya, menjadi seorang insan yang berbeza pada tahun-tahun yang sudah, menjadi manusia yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya, menjadi seorang Muslim yang benar-benar memberatkan dan merasakan mengambil berat akan tanggungjawabnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mentelah lagi kita ini yang berada dan masih lagi dalam keadaan cabaran pandemik COVID-19 yang sememang-memangnya dan sebenar-benarnya, sejujur seikhlasnya dan seakurnya kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa-masa getir ini. Maka hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kun ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah Taala yang bersyukur, seperti mana yang telah dicontohkan oleh kita daripada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahawa ya Rasulullah, engkau hamba Allah Ta'ala yang telah pun diampuni Allah Ta'ala dan telah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, tapi mengapa dan kenapa masih lagi solat dan mendirikan solat dengan membengkak-bengkak kaki dan sebagainya? Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura, wahai Aisyah, tak bolehkah aku menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Hadirin kasih Allah SWT, inilah contoh tauladan yang sangat mulia dan agung daripada baginda tercinta Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Marilah sama-sama kita ambil iktibar, dan ia akan jadi contoh kita juga kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada mereka-mereka sesiapa sahaja yang di bawah kita. Nah, apabila mereka melihat apa yang kita lakukan, dan mereka akan juga ikuti dan santuni apa yang kita lakukan, dan dengan itulah Allah, kerana kita lah mereka juga ikut bagaimana untuk solat, jaga juga waktu solat, jaga juga persiapan untuk mendirikan solat, selama mana ataupun seketika mana mereka mendirikan solat, dan selama itulah juga kita akan mendapat pahala sama seperti mana mereka dapatkan pahala tersebut, insya-Allah. Dan hadirin kasih Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita dan menjadikan kita golongan hamba Allah Ta'ala yang muqimus salah, menjadi orang yang mendirikan ibadah salat, wa min zurriyatina, dan zuriat-zuriat kita juga, insya-Allah. Sekian aku lu, qali hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.